Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Okey, jumpa lagi bersama-sama dengan Cikgu Iman Yalin. So, hari ini Cikgu nak ajar awak kimia, subjek kimia yang bertajuk elektrokimia. Dan hari ini kita nak fokuskan kepada sel kimia. Okey, Cikgu harap semua telah bersedia dan bersemangat untuk belajar kimia pada hari ini. Ingat anak-anak, kamu adalah apa yang kamu fikirkan. So, fikir yang baik-baik. Moga segala yang cikgu sampaikan dekat di hati kamu. Okey, jom kita belajar. Okey anak, betul. Kita tengok pada gambar rajah yang pertama. Okey, kita tengok ya. So, ini adalah sel kimia ataupun kita panggil dia dengan sel delnya. Okey, tengok nombor 1 anak betul. Nombor 1, tenaga dalam sel ni, tenaga kimia akan bertukar kepada tenaga elektrik. Okey, so macam mana kita nak tahu? Maka ada voltmeter kat situ. So, voltmeter tu menunjukkan bahawa dia sel kimia di mana arus elektrik yang terhasil akan ditunjukkan dengan pesongan jarum pada voltmeter. Okey, good anak betul. Okey, nombor 2, cuba kamu tengok yang hitam tu. Yang hitam tu adalah elektrod. Okey, elektrod belah kanan dan elektrod belah kiri. Dia ada dua elektrod yang digunakan. Okey, dua elektrod yang digunakan merupakan logam, pasangan logam yang berbeza. Okey, kemudian nak betul tengok pada terminal positif dan terminal negatif. Okey, komponen-komponen yang seterusnya, terminal positif dengan terminal negatif. Macam mana kita nak tahu terminal positif ke terminal negatif? So, nanti cikgu terangkan. Kemudian nak betul, nampak tak nombor 5? Okey, yang itu adalah pasu beliang. Pasu beliang. Fungsinya adalah untuk membenarkan ion-ion mengalir melaluinya dan untuk melengkapkan litar. Okey, pasu beliang ya, bukan pasu bunga beliang. Pasu beliang. Fungsinya membenarkan ion-ion mengalir melaluinya dan untuk melengkapkan litar. Nombor 6 itu adalah elektrolit. Apa guna elektrolit ni? Apa function elektrolit? Okey anak betul, elektrolit tu adalah sebatian yang boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan lebur atau aqueous serta mengalami perubahan kimia. Okey, itu adalah elektrolit. Okey, so ingat yang pertama, tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Yang kedua, di manakah elektrod? So, elektrod ni ada terminal positif dan terminal negatif. Macam mana kita nak tahu terminal yang mana satu terminal positif dan terminal negatif? Nanti kita belajar. Kemudian anak betul, kita tengok yang pasu beliang. Apa fungsi pasu beliang? Membenarkan ion-ion mengalir melaluinya dan untuk melengkapkan litar. Dan last sekali kita tengok elektrolit. So, elektrolit adalah apa anak betul? Sebatian yang boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan lebur atau aqueous serta mengalami perubahan kimia. Okey, tengok balik gambar rajah. Fahamkan betul-betul anak betul. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, anak betul, pengaliran elektron. So, kita akan tengok pengaliran elektron. Anak betul kena ingat pengaliran elektron mesti bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. So, terminal negatif ke terminal positif. So, ingat pengaliran elektron mesti bermula dari terminal negatif ke terminal positif. Okey, anak betul ingat ya, kita ada sel kimia, sel elektrolisis dengan tube U kan. So, cara nak menghafal pengaliran elektron, anak betul ingat terminal negatif ke terminal positif untuk sel kimia. Sel elektrolis daripada anod ke katod. Manakala tube U adalah dari ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. Cikgu ulang anak-anak, buat nota.
Yang pertama adalah apa? Pengaliran elektron. Kalau dalam sel kimia, elektron mesti bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. Kalau dalam sel elektrolisis, pengaliran elektron daripada anod ke katod. Manakala kalaulah dalam tiub U, pengaliran elektron adalah daripada ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. So macam mana nak tanda kalau dia tanya pengaliran elektron, hanya tanda pada lita. Nampak tak nombor 7 tu? Cikgu tanda anak panah dan cikgu letakkan elektron. Itu telah menunjukkan pengaliran elektron daripada mana? Terminal negatif ke terminal positif. Sekarang kita tengok bagaimana terminal positif dan terminal negatif tu dipilih. Okey, anak bertuah pertama sekali kena tahu bahawa terminal negatif adalah logam yang lebih elektropositif. Okey, bermaksud dia berada di bahagian atas dalam siri elektrokimia. Cuba tengok nombor 10 tu anak bertuah, itu adalah siri elektrokimia. Okey, terminal positif pula adalah logam yang kurang elektropositif. Dia berada di bawah logam yang lebih reaktif dalam siri elektrokimia. So anak bertuah ingat yang pertama sekali, bagaimana anda hendak memilih terminal positif dan terminal negatif. So pertama sekali anda kena hafal siri elektrokimia. Lepas tu anak bertuah ingat sekiranya pasangan dua logam tu, contoh ya cikgu bagi magnesium dengan plumbum. So magnesium dengan plumbum. So nampak tak magnesium dekat atas, plumbum dekat bawah dalam siri kereaktifan siri elektrokimia, betul tak? Okay, magnesium dengan plumbum. So magnesium adalah terminal negatif, maka plumbum adalah terminal positif. So ingat anak bertuah, macam mana nak pilih terminal negatif? Logam yang lebih elektropositif yang berada di atas, okay, dalam siri elektrokimia. So ingat yang ni dia melibatkan dua pasangan logam yang berbeza. Kamu kena tahu logam apa, okay, yang terlibat. Lepas anak bertuah kamu tengok dalam siri elektrokimia. Ingat sekiranya dia berada di atas, dia adalah terminal negatif. Kalau dia berada di bawah, dia adalah terminal positif. Okay anak bertuah. Okey anak, sekarang cikgu nak bagi contoh lah untuk pasangan dua elektron ni. Okey, cuba tengok ya. Okey, yang warna biru tu adalah siri elektrokimia, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum dan argentum. Okey, anak betul kena ingat dalam sel Daniell, konsep yang kita perlu tahu adalah semakin jauh jarak pasangan dua elektron, dua logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi arus elektrik yang dihasilkan. So cikgu ulang balik, anak betul kena ingat semakin jauh jarak pasangan dua logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi arus elektrik yang dihasilkan. Anak betul, sekiranya pasangan logam yang digunakan adalah magnesium dengan kuprum. Okey, cuba tengok dalam siri elektrokimia tu, magnesium dengan kuprum. Anak betul ingat magnesium berada di atas kuprum, maka magnesium adalah terminal negatif, manakala kuprum adalah terminal positif. Okey, ini anak betul. Okey, tengok balik kedudukan dia. Kalau dia berada di atas dalam siri elektrokimia, dia mestilah terminal negatif. Kenapa? Kenapa anak betul? Kenapa magnesium adalah terminal negatif? Anak betul, kerana kecenderungan logam untuk melepaskan elektron. Terminal negatif dia perlu melepaskan elektron, manakala terminal positif akan menerima elektron. Okey anak betul? Okey boleh. Cuba kamu tengok anak betul jarak dia. Mg dengan kuprum jarak dia jauh juga kan? So ingat bila jarak dia jauh, maka voltan yang dihasilkan adalah lebih tinggi. Okey, boleh anak betul? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey anak betul, kat sini cikgu tunjukkan bagaimana kita nak menulis persamaan di terminal negatif. Okey, bagaimana kita nak menulis persamaan di terminal negatif lah. Kita tahu di terminal negatif logam akan melepaskan elektron. So bila lepaskan elektron, maka kita kena tulis di sebelah kanan. Okey, katalah yang dipilih adalah aluminium, maka Al anak panah Al3 plus tambah 3E. Jadi anak betul, so ingat ya dalam siri ni, okey, semakin ke atas, okey, semakin ke atas kecenderungan dia untuk melepaskan elektron adalah tinggi. Okey, melepaskan elektron dia adalah tinggi.
tinggi. So tengok betul-betul nak betul persamaan kimia di terminal negatif. Sebab apa nak betul? Dia melepaskan elektron kan. Dia lebih senang untuk melepaskan elektron. Tapi selalunya kalium, natrium, kalium tu tak terlibat. Sebab apa? Sebab dia logam yang sangat reaktif. So magnesium, aluminium, zinc, tu ada. Cuma yang atas tu, kalium, natrium dengan kalsium, dia adalah logam yang sangat reaktif. Kita tak akan guna dia untuk sel DNA ni sebagai elektron, sebagai terminal negatif. Okay, tapi ini adalah cara untuk menulis lah. So macam ni nak menulis persamaan di terminal negatif, anak betul. Dia melepaskan elektron. Sebab cikgu tengok kadang-kadang nak murid cikgu sangat lemah untuk menulis persamaan di terminal negatif ni, maka di sini cikgu lampirkan sebagai rujukan anak-anak sekalian. Okey anak betul. So kita tengok yang seterusnya. Okey anak betul, di sini kita tengok cikgu detailkan balik apakah persamaan di terminal negatif. So bila logam yang digunakan adalah magnesium, maka persamaan di magnesium adalah magnesium anak panah magnesium 2+ tambah 2 elektron. Okey, bila anak betul, itu adalah persamaan di mana anak betul? Persamaan di terminal negatif. Dan ingat, bila dia melepaskan elektron, maka tindak balas yang berlaku adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, bila anak betul, kita fahamkan. So kita tengok kat situ, magnesium adalah terminal negatif. So persamaan setengah dia kita dah tulis. Dan kita tahu tindak balas dia adalah tindak balas pengoksidaan. Okey anak betul, so cikgu detailkan terminal negatif dengan terminal positif. Okey, kamu dengar betul-betul anak betul. Okey, sekarang kamu tengok, so kita tahu magnesium adalah terminal negatif. Kita tahu kenapa dipilih sebagai terminal negatif, sebab cikgu dah ulang banyak kali, dia lebih elektropositif. So elektropositif maksudnya dia lebih mudah untuk melepaskan elektron. Maka ingat anak betul, tindak balas yang berlaku adalah tindak balas pengoksidaan. Anak betul ingat, magnesium lebih elektropositif, maka dia akan jadi terminal negatif, maka tindak balas pengoksidaan berlaku di mana dia akan melepaskan elektron. Okey anak betul, apa yang berlaku di terminal positif? Okey, sekarang kita tengok anak betul, apa perlu kita tengok? Kita tengok elektrod dia kuprum. Okey, sepatutnya kita tengok elektrolit dia apa. So elektrolit kat sini adalah kuprum juga, kuprum 2 nitrat. Maka elektrolit dia sama dengan elektrod dia, betul tak? Elektrolit adalah sama dengan elektrod. Maksudnya kuprum dengan kuprum 2 nitrat. Maka anak betul, so kuprum ni dia kurang elektropositif, dia menerima elektron, maka tindak balas penurunan berlaku. Okey, boleh anak betul. So kita tengok kat situ, kuprum kurang elektropositif. Okey, maka dia lebih cenderung untuk menerima elektron, maka tindak balas penurunan berlaku di terminal positif. Okey anak betul, kita tengok apakah yang berlaku di terminal positif. Okey, untuk menentukan apakah yang berlaku di terminal positif, so ada satu formula yang cikgu gunakan. So formula ni cikgu belajar daripada cikgu punya cikgu ataupun mentor cikgu, Cikgu Suzy. So dia kata nak betul gunakan formula sama-sama tika, tak sama bubble gas. Sama-sama tika, tak sama bubble gas. Maksudnya kalau dia sama, dia akan jadi tebal. Kalau dia tak sama, akan dekat terminal positif ni akan terhasilnya gelembung gas. Okey, apa benda yang sama? Okey, macam ni betul. Okey, jika larutan elektrolit sama dengan logam di terminal positif, ia akan menebal. Okey, cikgu ulang, tengok betul-betul nak betul. Jika larutan elektrolit sama dengan logam di terminal positif, ia akan menebal. Okey, so kita tengoklah terminal positif tu apa logam yang digunakan. Okey, copper, kuprum. Okey, sekarang kita tengok apakah elektrolit yang digunakan dekat terminal positif tu. Oh, nampak tak larutan kuprum 2 nitrat? Oh, kuprum dengan kuprum. Maka anak betul pemerhatian dia sama-sama tika. Okey, nampak tak? Sebab dari dua formula je. Kamu kena ingat anak betul, kalau logam dia sama dengan elektrolit, maka dia akan menebal. Kalau dia tak sama, gelembung gas akan terhasil.
Boleh faham nak betul? Cara nak ingat senang aja. Sama-sama thicker, tak sama bubble gas. Sama-sama thicker, tak sama bubble gas. Okey. Okey, ada betul? Di sini cikgu detailkan balik. Jom kita cek tadi. Terminal positif dia logam apa? Kuprum. Elektrolit yang digunakan adalah apa? Kuprum 2 nitrat. Sama, maka elektrod kuprum akan menebal. Okey, nak betul. So, apa yang berlaku pada terminal positif? Persamaan dia adalah Cu2 plus tambah elektron dapat Cu. Cu tu jadi atom kuprum, betul tak nak betul? So, bila atom kuprum, apakah warna yang terbentuk? Nak betul, enapan perang terbentuk sebagai pemerhatian dia. Okey, boleh faham anak betul macam mana kita nak buat dekat terminal positif ni? Terminal negatif dah settle kan, sebab dia logam yang lebih elektropositif, dia akan melepaskan elektron. Tapi untuk terminal positif ni kita kena check. Apa yang perlu kita check? Kita kena check dia punya logam yang digunakan dengan elektrolit. Katalah logam yang digunakan dengan elektrolit yang digunakan adalah sama, maka nak betul elektrod kuprum tu, elektrod tu akan menebal. So kat sini dia guna kuprum kan. So kuprum tu akan menebal. So kita tahu nak betul apa yang berlaku. Ion kuprum akan menerima elektron dan akan membentuk atom kuprum. Dan anak betul kena tahu bila atom kuprum terbentuk, warna apa akan terhasil anak betul? Atom kuprum dia warna perang. Maka bila dia warna perang anak betul, pemerhatian yang kita boleh tuliskan dekat terminal positif adalah enapan perang terbentuk. Ya, enapan perang terbentuk. Okey, nak betul persamaan dia adalah Cu2 plus tambah E menghasilkan kuprum Cu. Okey, tengok betul-betul, fahamkan anak betul. Apakah ingat balik konsep apa yang kita gunakan di terminal positif? Menggunakan formula sama-sama thicker, tak sama bubble gas. Okey, anak betul? Okey, baiklah anak betul. Yang ni ada tips untuk kamu bagi memahami sel Daniell ni. Okey, ini gambar ni dia menunjukkan G galvanometer. Dia kata bila ada galvanometer ni menunjukkan tenaga kimia akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Nak betul. So galvanometer ni akan jarum je akan terpesonglah sekiranya ada bacaan arus elektrik yang dihasilkan. Okey, lepas tu nak betul, kamu tengok ya, terminal negatif akan melepaskan elektron, so elektron akan mengalir. Okey, so terminal negatif ni dia dipilih daripada logam yang ada dekat situ lah. Okey, lepas tu sekalian nak betul, kalau kita tengok logam ni akan melepaskan elektron, okey, dan akan mengalir di luar litar. So atom logam ni dia akan menjadi ion lah, ion logam. So apa yang berlaku, dia akan jadi semakin nipis. So ni tips lah, dia bagi tips untuk kamu. Kemudian yang terminal positif pula, kalau kamu tengok kat situ, elektron yang mengalir daripada terminal negatif ni akan diterima oleh ion positif dalam elektrolit. Okey, ion positif dalam elektrolit. So itu hint dia. So kamu tengok betul-betul, kamu fahamkan betul-betul anak betul untuk sel Daniell ni. Okey, so ingat elektron mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif. Okey, good anak betul. Bagaimana? Adakah anda faham anak-anak? Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang cikgu sampaikan. Okey, sekiranya kamu tak faham anak betul, kamu boleh ulang balik tengok video ni dan cuba fahamkan. So sentiasa positif anak betul, kimia tu senang aja. Okey, sekarang jom kita lihat pasangan logam yang manakah menghasilkan arus elektrik yang lebih tinggi. Jom kita tengok. Okey, pasangan logam yang manakah menghasilkan arus elektrik yang lebih tinggi. Okey, sekiranya pasangan dua logam yang digunakan ialah zinc dan kuprum, anak betul, nampak tak? Terminal negatif adalah zinc, terminal positif adalah kuprum. So kena ingat, di terminal negatif akan berlakunya pengoksidaan, terminal positif akan berlakunya proses penurunan, zinc akan melepaskan elektronnya. Okey, sekarang kamu tengok jarak zinc dengan kuprum. Okey, nanti kita tengok anak betul. Ini antara pasangan logam yang kedua. Tadi magnesium dengan kuprum kan. Sekarang zinc dengan kuprum. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey anak betul, kita tengok yang gambar yang kedua.
So magnesium dengan kuprum yang awal-awal tadi kita buat kan. So cikgu tuliskan balik kat sini magnesium dan kuprum. So nampak tak jarak dia magnesium dengan kuprum. Okey, so ingat nak betul magnesium. Kenapa magnesium jadi terminal negatif? Sebab dia berada di atas kuprum dalam siri elektrokimia. Okey, boleh faham? Okey. Kenapa magnesium dipilih sebagai terminal negatif? Sebab magnesium berada di atas kuprum dalam siri elektrokimia. So ingat magnesium akan lebih elektropositif dan lebih mudah untuk melepaskan elektron berbanding dengan kuprum. Okay, so kita tengok ni pasangan yang kedua lah. Okay, nak betul kita tengok yang seterusnya. Pasangan logam dia adalah plumbum dan kuprum. So nak betul cuba tengok. Plumbum berada di atas kuprum dalam siri elektrokimia, maka plumbum akan jadi terminal negatif. Kuprum akan jadi terminal positif. So plumbum terminal negatif, kuprum terminal positif. Cuba tengok jarak dia dekat betul tak anak betul? Okey anak, sekarang cikgu letak semua sekali pasangan logam tu. So yang pertama magnesium dengan kuprum, yang kedua zinc dengan kuprum dan last sekali plumbum dengan kuprum. So soalan cikgu anak betul, pasangan logam yang manakah yang akan menghasilkan arus elektrik yang tinggi? Cuba tengok anak betul. Pasangan logam yang manakah akan menghasilkan arus elektrik yang tinggi sekali? So, jawapannya adalah apa? Magnesium dan kuprum. Betul tak? Sebab jarak dia, magnesium dengan kuprum dia paling jauh. Kemudian nak betul, diikuti dengan apa? Zinc dengan kuprum. Betul tak? Jarak dia. Okay. Kemudian last sekali, arus elektrik yang paling sikit anak betul. Voltan yang paling sikit dihasilkan adalah antara pasangan plumbum dengan kuprum. Sebab jarak dia adalah lebih pendek. Okey, nak betul. So, kena ingat, nak betul ingat dalam sel ni apa perlu diketahui? Semakin jauh jarak pasangan dua logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi arus elektrik yang dihasilkan. Okey, so nampak kan jarak dia yang nombor 1 tu lebih banyak, lebih jauh berbanding dengan nombor 2. Kemudian nak betul yang paling secok je adalah plumbum dengan kuprum. So kita tahu arus elektrik yang pertama yang paling banyak, yang voltan yang paling tinggi adalah magnesium dengan kuprum, yang sederhana adalah zinc dengan kuprum, dan yang paling sikit sekali voltan yang dihasilkan adalah antara pasangan logam plumbum dengan kuprum. So tengok betul-betul nak betul. Cikgu rasa kamu nampak kan jarak mana yang paling jauh. So ingat, jarak yang paling jauh maka voltan yang dihasilkan adalah lebih apa nak betul? Lebih tinggi. Arus elektrik yang dihasilkan adalah lebih tinggi. Ingat ya, arus elektrik diukur dalam voltan kan? So dia lebih tinggi. Okey, last sekali nak betul. Macam kita lihat sel yang kedua. So ini sebagai latihan lah nak betul. So dia ada zinc, kemudian dia ada logam X. Anak betul nampak tak? Zinc tu apa yang berlaku? Dia menghakiskan. Bukan menghakis, dia mengecil. Dia melarut. Nak betul nampak tak? Nak betul dia melepaskan elektron. Okey. So kamu tengok kat situ. Lepas tu nak betul nampak tak? Dekat terminal lagi satu tu logam X tu ada bubble gas. So cikgu bagi hint ya. Sama-sama tiga, tak sama bubble gas. Okey. So nak betul, bila ada bubble gas ni bermaksud apa? Logam tu tak sama dengan elektrolit. Betul tak? Nak betul? Okey. So dia suruh kamu teka logam X tu. Nak betul? Hintnya lagi nak betul, cuba tengok zinc tu. Dia seolah-olah dia mengecil. Betul tak? Saiz dia mengecil kan? So bila saiz dia mengecil bermaksud nak betul dia melepaskan elektron. Bila dia lepaskan elektron maka kita tahu dia adalah terminal apa? Kan? Okey. Kamu jawab sendiri. Okey, cikgu bagi hint sikit je. So kita tengok apa yang berlaku dekat zinc. Kena nampak dah apa yang berlaku dekat zinc. Kemudian kita tengok apa yang berlaku pada logam X. Nak betul nampak tak bubble gas? So kenapa jadi bubble gas tu? Apakah yang formula yang kita guna? Okey, cuba tengok jawapannya nak betul. Cuba tengok, cuba jawab. So soalan dia, sel apakah yang pertama ni? Ni sel apa ni? Elektrolis ataupun sel Daniell? So jawapannya apa? Kenapa? Okey. Kemudian nak betul mana satu terminal positif dan terminal negatif. Ingat,
terminal positif apa, terminal negatif apa. So ingat betul, kalau terminal negatif dia lebih senang melepaskan elektron. Maksudnya kalau dilepaskan elektron daripada logam dia akan jadi ion. So kalau logam jadi ion, apa yang berlaku? Okey, lepas tu terminal positif nak betul, ingat kita gunakan persamaan formula apa? Sama-sama tika, tak sama bubble gas. Sama-sama tika tak sama bubble gas. Oh, larutan dia natrium klorida. So logam dia takkan sama lah. Logam dia bukan natrium lah, bukan, nak betul kan? So logam dia adalah selain daripada natrium dan mesti apa? Mesti bawah daripada zinc dalam siri elektrokimia. Okey, so apakah hasil di terminal positif, apakah hasil di terminal negatif? Nyatakan pemerhatian anda di terminal positif dan terminal negatif. Okey, anda cuba jawab nak betul. Okey, nanti kalau dah jawab, kita akan tengoklah di bahagian komen nanti. Okey, cuba tengok apa jawapan anda. So kalau boleh jawab tu maksudnya anda faham. Kalau anda tak faham lagi nak betul, ulang balik tengok video ni, kemudian cuba jawab. Okey. Cikgu rasa sampai sini saja ulang kaji kita tentang sel kimia pada hari ini. Nak betul, sebelum cikgu berundur, sedikit kata-kata untuk semangat untuk kamu. Nak betul ingat, kimia itu senang. Kita adalah apa yang kita fikir, nak betul. Kita akan jadi apa yang kita fikir. So kamu kena fikirkan yang kimia ini senang dan kamu suka belajar kimia. Okey, nak betul, kamu harapan nusa bangsa dan agama, sekolah dan guru serta ibu bapa, buatlah yang terbaik dalam hidup kamu. Cikgu doa moga kejayaan milik kamu. Okey, terima kasih banyak nak betul sebab sudi mendengar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.